Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Bersama saya Cikgu Hanzulai bin Osman pada hari ini untuk kita membincangkan topik sains pada hari ini. Jadi saya harap semua anak murid yang dirahmati Allah sekalian dapat menonton video yang kami sediakan ini daripada mula sehingga tamat nanti. Jadi silakan saksikanlah melihat video kami. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai kita nak kenal bentuk-bentuk jirim. Jadi apa itu jirim? Jirim ialah sebarang objek yang mempunyai jisim. Jisim ini merujuk pada berat dan memenuhi ruang. Okey. Yang kedua, jirim juga dapat dilihat dengan mata kasar, dapat disentuh, dipegang atau dirasa, dapat dirasalah, rasa keadaan dia. Jirim wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, ini adalah peta ringkas berkaitan dengan jirim. Jirim ini wujud dalam keadaan 3 bentuk, iaitu yang pertama pepejal, cecair dan gas. Apa itu pepejal? Pepejal yang sesuatu bentuk yang keras seperti bola, batu dan pensil. Okey, benda yang keras di permukaan kita tu asal ada benda keras dinamakan bola, dinamakan pepejal. Manakala cecair wujud dalam bentuk air, seperti air, susu, minyak, dan segala yang bentuk cair-cairan itu semuanya kategori cecair. Manakala gas adalah sesuatu perkara yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar tapi dapat dirasa, dapat dihidu, dapat dibau, seperti udara, wap air. Wap air ni satu-satunya gas yang kita boleh lihat, dan juga oksigen. Manakala udara dan oksigen adalah satu keadaan yang kita tidak boleh dilihat tapi boleh dirasa. Jadi itulah saja pengenalan mengenai jirim. Okey, hari ini kita akan pergi kepada sifat keadaan jirim. Jirim dapat dikenal pasti melalui sifat-sifatnya. Sifat-sifat pepejal ialah mempunyai bentuk yang tetap, bentuk yang sama, tetap tak berubah, memenuhi ruang, mempunyai jisim ataupun berat, mempunyai isi padu yang tetap, yang tidak berubah-ubah. Isi padu ni adalah ketumpatan yang tetap. Rajah yang berikut menunjukkan beberapa sifat pepejal. Okey, ini adalah kelalang tabung, ini adalah bongkar kayu. Bongkar kayu ni dimasukkan ke dalam ini, boleh memasukinya sebab bentuknya yang besar. Apabila bongkar kayu dimasukkan ke dalam satu kelalang kon ini yang agak sempit, bongkar kayu tidak dapat melepasinya kerana bentuknya yang tetap. Jadi hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa pepejal mempunyai bentuk yang tetap dan tidak boleh dimampatkan ataupun ditekan-tekan, tidak boleh dimampatkan ataupun dimuat-muatkan ke dalam satu ruang. Okey. Selain itu, pepejal mempunyai jisim. Maksud jisim ini adalah berat. Apabila bongkar kayu ini ditimbang menghasilkan berat. Okey, seterusnya kita pergi kepada sifat-sifat cecair. Okey, tengok ni, cecair mempunyai isi padu yang tetap. Kalau 200 ml 200 ml, kalau bentuk 300 ml 300 ml. Okey, dia mempunyai isi padu yang tetap. Sifat-sifat cecair ialah tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi mengambil bentuk bekas yang diisinya. Dia tidak ada bentuk, tapi apabila cecair ini dituangkan dalam bentuk bekas, sama ada bekas itu berbentuk bulat, petak, 4 segi, jadi cecair itu mengikut bentuk bekasnya. Yang B, memenuhi ruang, memenuhi ruang sekalian yang ada, dia tidak bersepah-sepah, sebahagiannya di atas, di tengah dan di bawah. Kalau di bawah, dia akan memenuhi ruang di bawah ini. Okey, mempunyai jisim, mempunyai jisim, dia mempunyai berat dan mempunyai isi padu yang tetap, tidak berubah-ubah, tidak berubah. Maksudnya tidak berubah ini, hari ini berat lain, besok berat lain, tapi dia sama. Okey.
Ini adalah rajah berikut menunjukkan beberapa sifat cecair. Okey, ini cecair ini tidak punya bentuk yang tetap tetapi mengambil bentuk bekasnya. Tengok, kalau bekas ni lepeh, cecair ini berbentuk lepeh. Kalau cecair ini dia menegak, ya, dia ikut bentuk dia menegak. Kalau cecair ini dia botol yang bulat, ya, cecair ini mengikut bentuk botolnya yang bulat. Okey, cecair mempunyai jisim atau berat, ya, apabila kita timbangkan dia, ya, ia mempunyai berat yang tersendiri, ya. Maknanya ia boleh ditimbang lah, macam tu. Okey, seterusnya kita pergi pada sifat-sifat gas. Tidak mempunyai bentuk yang tetap tetapi mengambil bentuk bekas yang diisinya, memenuhi ruang, mempunyai jisim, tidak mempunyai isi padu yang tetap, boleh dimampatkan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada seterusnya adalah rajah berikut beberapa sifat gas, ya. Gas tidak mempunyai bentuk yang tetap, ya. Dia tidak ada bentuk, dia tidak ada rupa yang tetap. Okey. Jadi aktiviti di bawah ini menunjukkan belon berisi gas, ya, menunjukkan bukti bahawa gas mempunyai jisim, ya, ataupun berat. Gas tidak boleh ditimbang, ya, tetapi dia nak menunjukkan bahawa gas itu ada berat, kita boleh menunjukkannya melalui satu uji kaji ringkas. Okey, tengok sini. Ini adalah kayu yang diikatkan kepada belon yang diisi dengan gas di bawahnya. Okey, katakan kita ambil satu jarum, kita pecahkan salah satu daripada belon ini, ya. Belon ini, manakala belon di sebelah yang tidak pecah ini akan mula memberatinya, ya. Hasil daripada uji kaji ini menunjukkan bahawa, ya, gas juga mempunyai jisim atau berat. Okey, jisim atau berat, walaupun ia tidak boleh dirasa, boleh dilihat. Maksud saya tidak hanya boleh dirasa, tidak boleh dilihat, tapi jisim juga boleh, ada juga berat. Okey, di sini selain daripada itu, gas juga boleh memenuhi ruang, ya. Ini adalah satu bentuk uji kaji yang mana yang kalau kat rumah kita selalu buat, ya. Bila masuk dalam bilik air, kita akan ambil kita punya gayung tu, kita akan terlangkupkan ke dalam baldi yang diisi dengan air. Jadi apa yang berlaku, bila kita terlangkupkan, kita tenggelamkan ke dalam itu, didapati bahawa dalam gayung tu, ya, ada sebahagian itu tidak ada air memenuhinya, ya. Macam ni, ya. Jadi ini menunjukkan bahawa gas juga boleh memenuhi ruang, ya, memenuhi ruang apabila kita melakukan eksperimen seperti ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan proses proses peleburan. Okey, peleburan ialah proses perubahan pepejal menjadi cecair, ya. Tengok sini, dari pepejal ke cecair. Contohnya apabila ais dipanaskan di atas api, ya, dibiarkan pada suhu bilik, ais akan melebur lalu menjadi air. Kita tengok di sini, ais daripada asalnya berbentuk pepejal, ya. Apabila dipanaskan, ya, selepas beberapa ketika, ais akan cair lalu menjadi air, ya, lalu menjadi air. Okey, seterusnya, pendidihan dan penguapan. Okey, pendidihan dan penguapan adalah, pendidihan ialah proses perubahan cecair menjadi gas, ya, cecair lalu menjadi gas. Air dan cecair ataupun cecair berubah menjadi wap air atau gas apabila dipanaskan sehingga mendidih. Bila tengok eksperimen di sini, ya, air, cecair dan wap air dan gas. Okey. Air di sini bila dipanaskan, apabila mencapai didih, ya, apabila mencapai takak didih, akan terdapat wap air akan terbebas di permukaan air ini. Ya, ini menunjukkan adalah proses pendidihan dan penguapan. Okey. Seterusnya
Kita pergi kepada penyejatan. Penyejatan ialah proses perubahan cecair menjadi gas, ya, cecair menjadi gas. Proses permukaan berlaku apabila hanya pada permukaan cecair. Okey. Penyejatan berlaku apabila cecair terdedah kepada haba. Okey, penyejatan berlaku pada sebarang suhu, ya. Asalkan suhu itu meningkat, boleh berlaku penyejatan. Hal ini berbeza daripada pendidihan kerana proses pendidihan berlaku apabila air dipanaskan sehingga mencapai suhu yang tertentu. Okey, ini adalah contoh eksperimen yang mana apabila pakaian basah dijemur di ampaian dan terdedah kepada cahaya matahari, ya, pakaian yang basah menjadi kering kerana air pada pakaian itu telah tersejat apabila menerima haba daripada matahari. Okey, seterusnya kita pergi kepada pembekuan. Okey, pembekuan ialah proses perubahan cecair menjadi pepejal. Okey, cecair bertukar menjadi pepejal. Air akan membeku air akan membeku menjadi ais apabila disejuk bekukan sehingga takat beku. Takat beku air ialah 0 darjah Celsius dan ke bawah. Okey, kita boleh tengok eksperimen ini, ya, apabila satu bekas dipenuhi dengan ais, ya, dan manakala, ya, tabung uji diisi dengan air dan diselitkan, dimasukkan di celah-celah ketulan ais, ya, apa yang akan terjadi ialah air di dalam tabung uji akan menjadi ais selepas beberapa ketika, ya. Dan seterusnya kita pergi pada yang terakhir. Okey, kondensasi. Kondensasi ialah proses perubahan gas daripada gas menjadi cecair, ya, daripada gas kepada cecair. Wap air gas berubah menjadi air apabila disejukkan, ya. Rajah di bawah menunjukkan contoh proses kondensasi, ya, seperti yang kita berlaku kalau bila kita order air di kedai, kita order teh ais contohnya, ya. Dan apabila teh ais sampai, ya, kita boleh tengok di permukaan cawan itu terdapat macam ada gas di situ, ya, akan beruap di situ. Selalunya kita nampak bukan beruap ni pada air kopi yang panas, tapi pada air yang sejuk pun kita boleh nampak uap-uap dia, ya. Jadi proses penguapan, ya, ataupun pemejal wapan daripada pepejal kepada gas itu, ya, itu dinamakan sebagai kondensasi, ya. Jadi penerangan di sini ialah apabila ketulan ais di dalam gelas dibiarkan beberapa ketika, ya, titisan air akan terbentuk di luar gelas itu. Hal ini disebabkan wap air di dalam udara sekitar telah disejukkan apabila tersentuh dinding luar gelas yang sejuk itu. Jadi inilah penerangan saya berkaitan dengan jirim. Saya harap penerangan saya ini dapat sedikit sebanyak membantu kefahaman awak dan membantu awak untuk menjawab soalan-soalan yang akan diberikan oleh guru sebentar lagi. Bagaimanakah dengan sesi pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini? Adakah anda dapat memahami berkenaan dengan tajuk yang saya sampaikan sebentar tadi? Diharapkan anda semua sama-sama dapat mengambil pengajaran berdasarkan video yang saya hasilkan sebentar tadi. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam video-video seterusnya pada minggu hadapan, ya, bagi minggu hadapan. InsyaAllah sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.